Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak try masakan Korea, iaitu tteokbokki ataupun tteokbokki. Jangan lupa subscribe. Jom memasak. Bahan-bahan untuk membuat rice cake: 1 cawan tepung beras, setengah cawan air panas dan 1 sudu kecil garam. Di dalam bekas, satukan bahan-bahan tadi, tepung beras dan garam, kemudian gaul-gaulkan sehingga sebati. Masukkan air panas sedikit demi sedikit dan bolehlah gaul tepung bersama dengan air panas tadi. Adunan rice cake yang dibancuh ni memang cair ya. Selepas dikukus, adunan ni akan pekat semula. Okey, sekarang ni dia cair lah, lebih kurang macam ni. Kukus adunan selama 5 minit. Selepas 5 minit, adunan yang dikukus tadi bolehlah diangkat. Tepung yang dikukus tadi dah pekat kan? Lebih kurang macam ni. Kemudian bolehlah digembur-gemburkan dengan menggunakan sudu. Adunan ini akan dikukus untuk kali yang kedua selama 10 minit ataupun sehingga masak. Ini adalah adunan rice cake yang telah pun masak. Seterusnya, kita akan menguli dough dengan menggunakan minyak bijan. Ini contoh minyak bijan yang Ustazah gunakan. Ada tanda halal. Ustazah beli di kedai frozen. Boleh juga dapatkan di pasaraya yang terdekat. Tuang sedikit minyak bijan di atas papan penguli supaya dough yang kita uli nanti tidak melekat. Tuangkan semua dough di atas papan penguli. Kita akan menguli dough dengan menggunakan lesung batu yang telah pun disapu minyak bijan. Tujuan kita menekan dough dengan menggunakan lesung batu adalah untuk mendapatkan tekstur dough yang lebih kenyal. Teruskan menguli dough lebih kurang 10 minit sehingga mendapatkan sebiji bola yang kecil. Dough yang siap diuli tadi akan dibentuk memanjang, lebih kurang macam kita nak buat keropok leko. Lebih kurang macam ni lah. 1 batang adunan yang panjang akan dipotong kepada beberapa bahagian. Di sini Ustazah potong kepada 3 bahagian. Ambil 1 bahagian dan kita akan uli secara memanjang macam tadi dan lebih kecil. Dough yang siap diuli akan dipotong dengan saiz 1 inci, lebih kurang macam ni. Uli semua dough sehingga habis dan ketepikan. Seterusnya, kita akan masak sos tteokbokki. Di sini Ustazah menggunakan sos Korea Adabi sebab Ustazah tidak menggunakan sos kocang. Sos ni sangat pedas ya, dengan tahap kepedasan 3/4. Memang pedas. Seterusnya, kita akan gunakan sos cili dan sos tomato. Kita akan bancuh bahan-bahan sos dahulu. 1/2 sudu besar sos Korea Adabi, 1/2 sudu besar sos cili, 1/2 sudu besar sos tomato,
dan 1,5 sudu besar gula perak. Boleh juga digunakan gula putih biasa ya. Kemudian bolehlah kita gaul-gaulkan semua bahan-bahan sehingga sebati dan mesra. Untuk bahan tambahan, di sini Ustazah gunakan 2 batang sosis yang dipotong secara memanjang, lebih kurang macam ni. 4 batang isi ketam dipotong 2. Sedikit gegulung ikan dan seafood tofu yang dipotong memanjang. Ini opsional ya, terpulang kepada cita rasa masing-masing. 1 ulas bawang putih dicincang kasar. Sedikit daun bawang dipotong memanjang untuk hiasan. Jom kita memasak sos tteokbokki. Panaskan sedikit minyak masak dan tumis 1 ulas bawang putih. Setelah garing, bolehlah dimasukkan campuran sos tadi. Masukkan 1 cawan air putih dan setengah kiub ikan bilis. Boleh juga digunakan kiub ayam ataupun kiub lembu. Kemudian masukkan rice cake. Kacau-kacau sedikit. Kemudian bolehlah dimasukkan seafood tofu, gegulung ikan dan sausage. Masak lebih kurang 5 minit dan kuah sedikit pekat. Seterusnya, bolehlah dimasukkan 1 sudu besar minyak bijan. Masaklah sehingga semua bahan-bahan mesra. Akhir sekali, masukkan isi ketam dan tabur daun bawang. Masaklah sehingga semua bahan-bahan sebati dan kuah betul-betul pekat. Sementara Ustazah menunggu kuah pekat, dijemput kepada kawan-kawan untuk menekan butang subscribe di bawah. Siap! Inilah dia resepi Korea dengan menggunakan sos Korea Adabi. Rasanya memang pedas. Bagi yang nak kontrol pedas, bolehlah adjust penggunaan sos Korea Adabi. Tteokbokki yang siap dimasak sedia dihidang bersama dengan telur rebus, daun bawang dan bijan putih. Inilah dia tteokbokki atau tteokbokki resepi dari ayah tangan Ustazah. Selamat mencuba!